Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam ringkas 4 petang. Seramai 1,358 pegawai dan anggota bomba yang terlibat secara langsung dengan operasi COVID-19 telah menerima suntikan vaksin. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Zuraida Kamarudin berkata mereka antara 7,483 anggota bomba seluruh negara yang melaksanakan tugas barisan hadapan. Pemilihan itu melibatkan golongan berisiko tinggi mendapat dan menyebarkan jangkitan COVID-19 ketika melaksanakan tugas. Kadar pematuhan prosedur operasi standard SOP di sektor peruncitan setakat ini amat tinggi. Perkara itu dimaklumkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, berdasarkan pemeriksaan terhadap 402,929 premis hingga 1 Mac lalu, pematuhan SOP sektor peruncitan adalah pada kadar 97.9%. Daripada pemeriksaan itu, KPDN HEP telah mengeluarkan 151 kompaun. Negeri Sembilan merekodkan 7.9 bilion ringgit jumlah pelaburan diluluskan melalui 162 projek bagi kesemua sektor pada tahun lalu. Ini berbanding 6.1 bilion ringgit pada 2019. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, daripada jumlah itu, 6.4 bilion ringgit disumbangkan sektor pembuatan dan perkhidmatan terpilih. Pelaburan berkenaan melibatkan pelaburan secara domestik dan asing selain menyediakan 5,823 peluang pekerjaan. Peruntukan sebanyak 30 juta ringgit disediakan Sarawak bagi membantu pelajar negeri itu yang mempunyai masalah membayar balik pinjaman PT-PTN. Perkara itu dimaklumkan Ketua Menteri Dato' Abang Johari Tun Openg. Jelas beliau, Yayasan Sarawak juga akan memanfaatkan peruntukan kerajaan negeri bagi menyediakan insentif kepada pelajar yang membayar balik sekurang-kurangnya 30% pinjaman. Ini bagi menyelesaikan 30% daripada baki pinjaman berkenaan. Luar negara, New Zealand akan menghentikan perintah berkurung pada Ahad ini selepas seminggu penguatkuasaannya. Pihak berkuasa yakin dapat membendung penularan wabak COVID-19 di negara berkenaan. Menurut Perdana Menteri Jacinda Ardern, keputusan itu diambil dengan strategi secara berhati-hati. New Zealand yang mempunyai kapasiti penduduk hampir 5 juta hanya mencatatkan 26 kematian akibat pandemik COVID-19. Akhir sekali, lebih 900 juta tan metrik sisa makanan dibuang pada setiap tahun. Menurut Indeks Sisa Makanan Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, 17% lebihan makanan itu dibuang oleh pengguna, kedai, isi rumah dan restoran. 60% daripada pembaziran yang direkodkan adalah di rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.